Baik, terima kasih Zehra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri mahu projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo hanya melibatkan kerja-kerja pelebaran jalan raya sedia ada tanpa perlu membuka atau membina jajaran baharu yang dikuatiri menjejaskan kawasan hutan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata kemudahan lebuh raya efisien sememangnya penting untuk pembangunan sosioekonomi penduduk Sabah. Namun pembinaan infrastruktur itu juga perlu mengambil kira kepentingan menjaga hutan simpan bagi ekosistem habitat lain. We shouldn't chop all the hills and the mountain and the trees. What is important now, we have the same route of area where I think we can build, just expand the existing route that we have. Of course, there will be a lot of compensation, but rather we'll spend more money acquiring land, chopping hills, and that is not good for our environment. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan antarabangsa Heart of Borneo dan Hari Hutan Sedunia 2019 di Kota Kinabalu. Datuk Syafiee mengulas kebimbangan pakar hidupan liar terhadap pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang merentasi kawasan hutan simpan kerana dilihat akan mengganggu habitat hidupan liar. Beliau juga berkata pembinaan lebuh raya itu akan lebih cepat dan menjimatkan kos sekiranya ia hanya melibatkan kerja-kerja pelebaran jalan raya sedia ada berbanding membuka laluan baharu yang akan mengambil masa bagi proses mengambil alih tanah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah telah mengemukakan syur pelaksanaan bekalan elektrik luar bandar BELB alternatif dan bekalan air luar bandar BALB alternatif dalam Rolling Plan 4 RP4 di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata syur tersebut adalah antara beberapa input yang dikemukakan kepada unit perancang ekonomi negeri UPEN Sabah dan KPLB Persekutuan selain daripada syur berkaitan pelaksanaan program aktiviti ekonomi tambahan dan program Bina Baharu Rumah PPRT. Datuk Iwan berkata syur tersebut berasaskan dapatan bahawa masih banyak kampung-kampung terpencil belum mempunyai bekalan elektrik dan jauh dari sumber grid transmisi elektrik tetapi mempunyai sumber anak sungai yang boleh dibangunkan untuk makrohidroelektrik. Selain itu, katanya banyak kampung masih bergantung sepenuhnya kepada bekalan air graviti yang tidak dirawat. Sebab itu kita mencadangkan input ini supaya kampung-kampung ini dapat kita sediakan peruntukan yang bersesuaian bagaimana untuk membaik pulih misalnya perpaipan dan seterusnya merawat air daripada sumber graviti ini tadi. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan kerja di Mini Estate Sejahtera Mesej Banting, Mesej Malalia, perusahaan penternakan dan pemprosesan madu kelulut di Kampung Naluyan dan Kampung Bamban dan Kampung Mendulong Sepitang. Terdahulu, Datuk Iwan diberi taklimat pembangunan daerah Sepitang oleh Pegawai Daerah Matlin Dullah. Datuk Iwan yang juga adun kedamaian berkata, satu mesyuarat khas akan diadakan untuk memperincikan senarai kampung yang akan dicadangkan bagi fasa pertama pelaksanaan iaitu 10 kampung untuk BELB alternatif dan 10 kampung untuk BALB alternatif. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah bercadang untuk mewujudkan pusat perkhidmatan intervensi awal untuk kanak-kanak berkeperluan khas di daerah Sandakan tahun depan. Menterinya Datuk Stephen Wong Tien Fat berkata pewujudan pusat perkhidmatan itu penting bagi membolehkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke pusat tersebut untuk pembelajaran. Ketika ini, kemudahan pusat intervensi untuk kanak-kanak berkeperluan khas di negeri ini masih kurang dan hanya terdapat di beberapa daerah sahaja. Kita target mungkin next year we start from Sandakan. Akan lagi ada satu begitu punya center. Jadi ramai lagi budak yang sebegitu ini yang boleh dapat faedah lah. Datuk Stephen ditemui pemberita RTM selepas melawat pusat pembelajaran cita-cita khusus untuk kanak-kanak autism milik Persatuan Caring and Helping Individuals Learn and Develop Child Sabah di Kota Marudu. Mengenai pusat ini, beliau berkata kementeriannya menerusi MPMS akan berusaha membantu menaik taraf bangunan sedia ada demi keselesaan 40 kanak-kanak autism yang mengikuti aktiviti pembelajaran di pusat ini.
Naik taraf tersebut turut melibatkan bilangan tangki air yang lebih besar serta penyambungan paip air ke dalam pusat pembelajaran tersebut. Diwujudkan pada 2016, pusat ini menerima kanak-kanak autism dari daerah lain seperti Pitas, Kudat, Kota Belud dan Sandakan. Persatuan Penjajah Bumi Putera Pantai Barat Sabah PPB-PBS memainkan peranan penting dalam membantu Dewan Bandaraya Kuala Kinabalu DBKK dan kerajaan dalam membenteras penjajah haram serta menjaga kebersihan Bandaraya Kuala Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal memuji PPB-PBS kerana memastikan peniaga dapat berniaga dengan aman daripada gangguan pihak penjajah haram dan menjaga kebersihan kawasan perniagaan. Beliau berharap kerjasama serta komitmen tersebut sentiasa berterusan. Datuk Muhammad Shafie berkata demikian sempena Mesyuarat Agung Persatuan Penjajah Bumi Putera Pantai Barat Sabah kali ke-19 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Arifin Asgali. Datuk Muhammad Syafiee juga menyarankan ahli PPB-PBS agar mengambil peluang sedia ada untuk menjadi peniaga dan usahawan berjaya bagi membantu menjana ekonomi negeri. Lokasi strategik pelabuhan Sandakan berpotensi sebagai pusat pemindahan dan logistik khususnya di kawasan pantai timur Sabah. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Datuk Peter Hee Chang Lik berkata kedudukan geografi Sandakan juga membolehkan daerah itu menjadi tumpuan aktiviti perdagangan, pelancongan dan pertukaran barangan antara Sandakan Filipina serta negara jiran lain. Katanya keadaan itu ditambah lagi dengan usaha kerajaan menaik taraf lapangan terbang dan pelabuhan yang akan membawa kehadiran lebih ramai pelancong dan peluang perniagaan ke Sandakan. Datuk Peter berucap dalam Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa BIMP Iaga Malaysia, Business Council BEMBC Sandakan di Sandakan. Mengenai BEMBC, beliau berharap Jawatan Kuasa BEMBC Sandakan dapat bekerjasama untuk melaksanakan tugas dengan tekun bagi merealisasikan visinya. Terdahulu berucap dalam majlis ini, pengerusi BIMP Iaga Malaysia, Datuk Roslan Johar Muhammad berkata, BIMP Iaga Sabah sentiasa komited untuk mencapai matlamatnya termasuk menjaga alam sekitar. Penganjuran Karnival Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM asasi sains mampu memupuk minat generasi muda terhadap sains dan teknologi. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin di Mudin berkata ia selaras usaha UMS mendukung inisiatif kerajaan meningkatkan lagi jumlah pelajar aliran sains di peringkat sekolah menengah seterusnya di peringkat universiti. Ini kerana sains dan teknologi adalah salah satu pemacu utama ekonomi untuk diri, masyarakat dan negara. Beliau berkata demikian sempena Majlis Penutupan Karnival STEM Asasi Sains UMS 2019 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Dr. Rasid Mail. Lebih 50 pelajar dan guru kelab Malaysiaku dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Muhibah di Sandakan menjayakan simulasi pilihan raya bagi memilih perwakilan pelajar sekolah berkenaan. Program tersebut bagi memberi kefahaman kepada pelajar mengenai amalan demokrasi berparlimen di negara ini selain memupuk semangat cintakan negara. Pengarah Penerangan Sabah Nur Zawiyah Haji Bulka berkata Klub Malaysiaku merupakan penjenamaan semula klub setia yang dilancarkan 24 tahun lalu oleh Menteri Penerangan Malaysia ketika itu. Menurutnya sebagai salah satu kegiatan ko-kurikulum di sekolah, klub tersebut bertujuan membentuk generasi bersatu padu dan harmoni selain mendedahkan mereka kepada sistem amalan demokrasi berparlimen. Beliau berucap dalam program amalan demokrasi berparlimen Klub Malaysiaku di Dewan Terbuka SMK Muhibah Sandakan. Teks ucapannya disampaikan Pegawai Penerangan Daerah Sandakan Geraldine Vun Ye. SMK Muhibah Sandakan merupakan sekolah kedua di Sabah menubuhkan klub tersebut selepas sebuah sekolah menengah di Tuaran.
Amalan kebaikan seperti sikap prihatin dan suka membantu orang lain, apatah lagi yang dalam kesusahan, perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Benoni Papar Haji Abdul Rahman Haji Nudin percaya adanya sikap dan amalan itu dalam diri kanak-kanak akan membantu membina rasa tanggungjawab terhadap insan di sekelilingnya. Mengambil contoh program Satu Tabung Satu Murid, Haji Abdul Rahman berkata program itu salah satu cara pihak sekolah memupuk dan melatih pelajar supaya menabung dan peka terhadap nasib pelajar yang memerlukan bantuan. Program berkenaan anjuran bersama pihak sekolah dan Aman Palestin Berhad. Manfaat yang kita akan terima mudah-mudahan dengan program ini, sebenarnya kita tidak berkesempatan untuk hadir ke sana, tetapi dengan program ini kita akan dapat barangkali membantu meringankan beban yang mereka di sana. Beliau ditemui pemberita RTM selepas majlis pelancaran Satu Tabung Satu Murid di Dewan SK Benoni Papar. Sementara itu, Duta Aman Palestin Berhad Firdaus Maulana Muhammad berkata program berkenaan mendapat sambutan menggalakkan daripada para pelajar. Mereka mengasih respon yang cukup baik ketika mereka bekerjasama bersama Aman Palestin dalam isu untuk bantu saudara-saudara kita di bumi Palestin ini. Seramai 600 pelajar SK Benoni hadir dalam program ini. Sebelum ini, program tersebut berkonsepkan satu sekolah satu tabung, namun SK Benoni memperluaskan pendekatannya kepada Satu Tabung Satu Murid. Hasil program akan disumbangkan kepada pihak Aman Palestin. Program Satu Tabung Satu Murid anjuran Aman Palestin Berhad dengan kerjasama Sekolah Benoni Papar ini mampu melahirkan pelajar yang bertanggungjawab dan simpati dalam membantu mereka yang memerlukan, khususnya rakyat di bumi Palestin. Saya Zarifah Munazal Sarip untuk RTM. Tahap kesedaran mengenai penyakit gusi dalam kalangan masyarakat di negeri ini masih rendah. Sehubungan ini, program meningkatkan kesedaran penyakit gusi perlu diperkiatkan. Pakar pergigian klinikal di Klinik Kesihatan Putatan, Dr. Evelyn Abel Patong berkata, berdasarkan kajian pada 2010, 9 daripada 10 orang dewasa di Malaysia mengalami masalah gusi. Beliau berkata demikian dalam sesi soal-jawab sempena forum anjuran sistema di Kota Kinabalu. Forum ini bertujuan membantu rakyat di negara ini menjaga kesihatan mulut yang lebih baik dan memotivasikan rakyat untuk mengekalkan 20 gigi semula jadi apabila berumur 60 tahun ke atas selari objektif Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra.